Jadi pembahagian itu yang kita tahu, pembahagian pertama rubuk dipanggil al-ibadah, al-ibadah. Yang kedua masuk dalam bab al-muamalat. Bab muamalat inilah yang tidak banyak perbincangannya dibahaskan di masjid ataupun di surau, di balasah kita. Kemudian rukun pembahagian yang ketiga, fiqh al-munakahat. Fiqh munakahat ni iaitulah fiqh yang membincang tentang perkahwinan. Bermula daripada kahwin, bermula daripada nak tengok isteri lagi, kahwin, lepas pada kahwin, bercerai, daripada bercerai, mari pula masalah al-khulu', masalah zihar dan masalah yang berkaitan, masalah penjagaan anak. Sebahagian ulama masukkan Kitabul Fara'id dalam bab ni. Dalam bab al-munakahat. Dalam bab dia panggil al-ahwal as-syakhsiyah. Dalam istilah moden sekarang ini dia panggil bab ahwal as-syakhsiyah, perbincangan yang menuju kepada kehidupan seorang. Ahwal syakhsiyah. Masalah perkahwinan. Jadi dimasuk dalam perkahwinan ini juga iaitulah tentang al-fara'id. Ada sebagai ulama fara'id ini dia masuk dalam bab muamalat. Karena dia terlibat dengan fara'id ini, terlibat dengan harta benda. Jadi kalau dia masuk dalam bab muamalat pun tak apa. Kalau masuk dalam awal syakhsiyah pun tidak apa. Kerana lepas nikah, kahwin, orang ini akan mati. Bila mati, siapa dia nak terima harta dia? Maka dua-dua tempat ni kalau dia masuk, kena pada tempat. Kalau dia masuk bab fara'id ni dalam bab muamalat, betul. Sebab dia terlibat dengan harta. Kalau masuk fara'id ni di bawah bab al-ahwal syakhsiyah, bab munakahat, perkahwinan pun betul. Sebab lepas pada nikah, boleh anak, boleh cucu, boleh cicit, mati, siapa dia terima sakit. Jadi kadang-kadang kita tak nampak kenapa ulama ni masuk ayat ni dalam bab. Kenapa setengah dia masuk dalam bab lain. Sama juga dalam kitab Al-Udhiyah. Bab semulih, duduk mana? Ada sebahagian ulama masuk kitab Al-Udhiyah ni masuk dalam bab lain. Dalam bab perkahwinan. Sebab apa dalam bab perkahwinan? Sebab bila kita nikah, dia boleh anak. Bila boleh anak nak nikah. Nak nikah, duduk dalam bab perkahwinan. Jadi ada dalam bab semulih duduk dalam bab haji. Pasal apa? Sebab dia terlibat dengan semulih ni, al-hadiyu ni terlibat dengan dam, terlibat dengan udhiyah, dengan apa ni, korban, duduk dalam bab haji. Jadi itulah pembahagian tugas, pembahagian apa ni, juzuk-juzuk perbincangan dalam bab fiqh ni kadang-kadang kita nampak. Yang terakhir sekali iaitulah bab jinayat. Bab jinayat Islam boleh katakan tidak banyak dibincangkan secara terbuka di tempat-tempat awam. Hanya dia ni dibincangkan di mana? Di dalam bilik-bilik kuliah, di apa ni, bilik-bilik kuliah kelas pengajian sama di universiti, di kolej, itu dibincangkan. Jadi walau macam mana pun kita sebagai Muslim, sebagai seorang Islam yang percaya bahawasanya perundangan yang paling baik sekali, yang sempurna, yang lengkap, iaitulah perundangan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada umat dia hinggalah sampai kepada zaman kita hari ini, alhamdulillah. Jadi perbahasan yang kita ambil, tajuk yang kita ambil dalam perbahasan kita ini ialah tentang fiqh muamalat. Jadi oleh kerana kita ni terhenti lama, jadi insya-Allah taala kita undur balik sepintas lalu dan kita tukar cara kuliah kita ni, daripada kita baca satu baris kitab, kita hanya akan baca tajuk-tajuk besar saja dan kita syarah mengikut masa yang ditetapkan. Kalau tidak, nak habis itu memang agak lama dan kita ni sangat perlu kepada pengetahuan tentang halal dan haram. Sangat perlu tak perlu? Perlu. Bila kita duduk hari ni sibuk dengan ekonomi global meleset. Dengan Amerika jatuh ekonominya, dengan apa-apa jatuh ekonomi. Kadang-kadang kita pun rasa lumpuh juga di sini. Bahagian daripada kilang ditutup. Syarikat-syarikat yang besar apa ni menghadapi masalah kemenangan ekonomi. Beribu orang telah diberhenti kerja. Kita sebagai seorang Muslim, bila timbul masalah ini, kita balik kepada asas. Ekonomi global dibina di atas asas apa? Kapitalis. Kapitalis ni paksi dia punya kedudukan ekonomi duduk di riba. Bila timbul isu riba, inilah yang melanyakkan, yang menggelapkan apa ni ekonomi dunia hari ini. Maka tak lain, tak dapat tidak.
Mesti kita masuk sebagai seorang Muslim, duduk, kata inilah punca kejatuhan ekonomi hari ini, kerana paksinya, kerana landasan yang dibuat, duduk di atas landasan riba. Jadi ekonomi dunia riba, mari pada negara kita pula riba, maka kecelaruan yang timbul ni mari daripada mana? Daripada kerana manusia telah melakukan perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haram. Riba haram. Bukan sekadar haram kecil. Allah SWT kata, kalau mu tak mau berhenti juga lepas pada mu tahu riba haram, fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih, kamu angkat bendera istihad berperang dengan Allah Taala dengan Rasul. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bagi tahu, bila dia tafsir ayat ini, bagi orang yang ambil riba, sama ada pemberi, penerima, makan riba, apa riba ni, pada hari kiamat nanti, dia kata, akad bendera kamu. Akad bendera pada hari kiamat nanti, mengisytiharkan peperangan dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul. Bukan isytihar perang dengan menteri, dengan raja. Isytihar dengan Allah, isytihar perang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak sedar, dan kita tidak tahu kedudukan riba ni bahaya, dan apa yang kita buat hari ini boleh jadi sebahagian daripada kita. Paginya riba, petangnya riba. Maka inilah satu perkara yang menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim mempelajari perkara yang tersebut. Jadi kita ambil sebentar lalu perbincangan kita dalam fiqh al-muamalat. Fiqh muamalat ini mana kerja buat yang dipanggil kitab al-bai' dalam masalah jual beli. Kerana muamalat yang terlibat dengan orang ini, yang terlibat dengan kehidupan sehari manusia ni, tak lari daripada jual dan beli. Kalau kita tak jadi penjual, kita akan jadi pembeli. Daripada start buka mata pagi lagi, keluar daripada masjid, nak beli dah. Mula start beli dengan nasi lemuknya, nasi belauk, beli. Orang lain pula belum subuh lagi siap dah, nak jadi penjual. Mana manusia ni tak bebas daripada dua perkara. Sama ada dia jadi pembeli dan jadi penjual. Bila kita kehidupan manusia dia duduk di atas landasan beli dengan jual, maka dia menjadi perkara yang penting. Kerana masalah halal dan haram, lepas pada ibadah kepada Allah SWT, dalam masalah ibadah, terlibat dengan masalah syirik dengan tidak syirik. Selesai dalam masalah akidah. Kita masuk dalam perkara ibadah. Pembahagian ibadah pula terbagi kepada dua. Yang pertama ibadah yang sah, yang sabit mari daripada Allah SWT, mari daripada Rasulullah SAW. Yang kedua ibadah yang direka-reka oleh orang. Dia panggil bid'ah. Bagi dua. Mari pula selesai daripada ibadah tadi, turun yang kedua, mari pula pada muamalah. Kerja buat kita. Ada kerja buat yang haram dan ada kerja buat yang halal. Jadi kita sekarang ini mencari halal itu satu kefarduan yang mesti kita buat. Kalau tidak, kita termasuk di kalangan orang-orang yang makan minum dia tidak halal, tidak sah, maka perbuatan kita perbuatan haram. Hidup bangun kita dalam benda haram. Makan minum kita dengan benda haram tanpa kita sedari. Halal dengan haram tidak duduk di perkara-perkara yang kotor saja, najis saja. Dalam kerja buat kita haram. Bila kita pergi beli benda tak sah, kita balik, kita makan. Maka benda yang tidak sah. Ada di sudut akadnya tidak sah. Mana perkara tersebut tidak menjadi hak kita dengan sempurna yang diredai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Baiklah, kita tengok bab yang pertama dipanggil al-bai', jual beli. Tengok dalam muka surat 1285. Jual beli ni, al-bai', jual, daripada segi bahasa ialah pertukaran satu dengan satu. Jual tu, baik ni, tukar benda dengan benda. Itu dia panggil jual. Bila kita pergi kepada istilah yang diguna oleh syarak, apa dia maksud jual? Jual beli ialah akad. Jual beli ialah akad ataupun bahasa moden panggil kontrak yang merujuk kepada pertukaran suatu harta dengan harta yang lain dengan tujuan pemilikan kekal. Tukar barang dengan barang, tujuan dianya milik kekal. Itu beza di antara jual beli dengan sewa. Sewa tu kita bagi duit. Tuan dia bagi barang kepada kita. Tapi berapa lama? Sewa setahun, boleh setahun. Sewa 10 tahun, boleh 10 tahun. Jual beli tidak. Beli, tukar barang dengan barang, ambil barang orang, kita bagi duit kepada dia, itu pertukaran. Dalam tempoh masa mana? Tidak ada tempoh. Selagi telah menjadi milik kita, maka selagi kita tak jual ke orang lain pula, dan kita tak bagi kepada orang lain, tak hebah kepada orang lain, dan tidak mati. Ada satu lagi. Tak bagi kepada orang. Tak jual kepada orang. Menjadi milik kita yang sempurna.
sehinggalah kita mati. Bila mati, bertukar hak milik secara otomatik. Kepada siapa? Kepada pewaris yang akan menerima pesaka. Nak ke tak nak, memang dia akan pergi. Anak kita sayang ke, anak kita benci ke, anak sekali kita ke, anak jauh ke kita ke, anak kita tinggal lama, rahmat dulu, contohnya. Bila mati ayah, otomatik. Benda ni bertukar hak milik kepada ahli faraid yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam pembahagian pesaka, Tuhan tak suruh orang lain bagi. Tuhan tak suruh pada mereka, tak suruh pada Nabi. Allah SWT sendiri yang bagi. Yastaftunak. Qulillahu yaftikum fil kalala. Orang mari tanya tentang orang mati. Tuhan jawab sendiri. Qulillahu yaftikum fil kalala. Allah Ta'ala yang bagi harta ni kepada orang ni. Sebab kalau suruh kepada manusia bagi, dia akan bayar. Dia akan apa ni? Sondul. Anak ni saya, bagi banyak. Anak ni tak apa saya, bagi sikit. Kadang-kadang penilaian saya kepada anak dengan anak ni bukan penilaian yang betul. Dia sayang anak ni daripada kecil sampai besar jaga. Tiba-tiba bila kawan ni nak cari isteri, nyewa kelik sendiri, tak royak ke mak dia taruh hak lain dah. Bala hak ni sebab mati bawa. Bila mati aku sendiri harta kamu. Lah, Tuhan kata, anak ni. Kamu benci ke kamu sayang, penilaian bukan duduk di perasaan hati, duduk di apa yang telah ditetap oleh Allah SWT melalui nasab keturunan. Oleh kerana keturunan dia sabit, kamu benci, kamu suka, hak dia tetap ada dalam harta pesaka. Jadi pemilik yang kekal yang Allah Ta'ala beri kepada kita melalui pertukaran harta dengan harta ini hinggalah sampai kepada mati. Bila mati, pemilik yang kekal kita bertukar kepada orang lain pula menerima. Pasal itulah dia panggil harta ini diberi pinjam oleh Allah SWT kepada kita, maka kita uruslah dengan baik. Kalau nak jadi harta ni hak kita seterusnya, tak jadi hak orang, boleh ke tak boleh? Ada harapan ke tak ada? Ada. Macam mana nak buat? Klik tengok akaun banyak akaun. Masjid pagar tak siap lagi. Tak pagar masjid. Tengok batu baru nak apa, tak apa kerja. Bubuh dia cukup habis. Maka dia akan bersama dengan kita menjadi milik kita kekal dunia sampai ke akhirat. Ini orang panggil orang pandai cari. Kalau tidak, kekal atas dunia, bila mati tukar orang lain. Itu dia panggil pandai juga. Tapi tak habis pandai. Hak habis pandai betul, hak cerdik betul-betulnya, dia boleh bawa harta dia ni dunia, milik dunia dan milik di akhirat. Ini hak cerdik betul. Jadi kalau nak buat tu kita carilah insya-Allah taala. Jadi kemudian nak sahnya kesahihan apa ni jual beli ni, yang pertama sekali dia kata akad jual beli ni diakui sah oleh syariat Islam melalui Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jelas. Dalam sunnah Nabi SAW pun Nabi SAW sendiri telah mengamalkan jual beli dia. Sama ada dengan orang Islam dan juga bukan Islam. Tidak menjadi halangan. Kemudian kita tengok pula apakah hikmat disyariatkan jual beli. Apa dia hikmatnya? Jual beli ni dibenarkan oleh syariat. Dia apa hikmat dia cukup besar. Kerana manusia ni dia tak milik semua barang. Bolehkah kita milik semua barang? Tak boleh. Orang ni ada padi, orang ni ada ikan. Orang yang pergi ke laut dia tak boleh buat padi, tak boleh nak pergi benda. Maka orang yang ada beras nak makan nasi. Nasi ni tak sedap kalau tak ada laut. Laut dia ikan, duduk dia orang di laut. Orang yang pergi ke laut pula tak ada nak menanam beras. Dia kata kami ada ikan, tak kena makan ikan saja. Kena makan ikan dengan nasi. Maka berlakulah pertukaran. Kalau Allah Ta'ala kata tak boleh bertukar. Setiap orang kena cari sendiri. Nak cari beras lagi, nak cari sayur lagi, nak cari laut lagi. Maka ini satu masyaqqah, satu kesusahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala kata aku tak jadikan agama aku ni untuk dianuti oleh hamba-hamba aku ni suatu kesusahan di luar daripada batas kemampuan. Maka disyariatkanlah jual beli untuk meringankan, untuk menyelesaikan keperluan hajat manusia yang ada di atas muka bumi. Tak kira duduk mana-mana, kadang-kadang kita duduk sini. Kita perlu pada makannya duduk di mana? Nak buka puasa, nak pada watama tak hidup di Malaysia. Kalau buah pun tak masak, terpaksa kena tukar dengan orang Arab. Kau mari watama dia sini, kita hantar duit kita lagi dan sebagainya. Baiklah. Sekarang ni kita tahu dah. Jual beli ni sah, disyariatkan dalam Islam. Apakah rukun jual beli? Bila kita nak jual dan kita nak beli, berapa rukun dia? Jadi dalam jual beli ini dia ada beberapa rukun. Ada 3 rukun.
Yang pertama dia panggil al-aqidan. Pihak yang mengikat kontrak. Orang pembeli dan penjual. Itu aqidan. Satu, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, as-sirah. Apa dia sirah? Lafaz jual beli. Rukun yang ketiga, apa dia rukun yang ketiga? Al-ma'qudu alaihi. Apa dia ma'qudu alaihi? Barang yang menjadi pertukaran. Rukun yang pertama, orang tuai dia. Tuai barang dengan pembeli yang nak menukar barang. Rukun yang kedua, sirah, lafaz yang menunjukkan keredaan pembeli dan penjual. Dua. Yang ketiga, barang ma'qudun alaihi, bahasa Arab kata, barang yang menjadi pertukaran. Kita ni pembeli, nak barang dia, tapi kita kena ada barang juga. Pergi tukar barang kita dengan barang penjual, maka bertukarlah barang. Jadi baiklah, kita dalam muamalah kita, dalam jual beli kita ni, ada berapa rukun? Ingat balik, ada 3 rukun. Yang pertama, al-aqidan, ini bahasa Arab. Kena dengar ikut istilah bahasa Arab ni. Baru secara manis dia punya bahasa Arab tu bahasa jeliwa sikit. Al-aqidan ni maksudnya pembeli dan penjual. Yang kedua, sirah. Sirah ni lafaz yang menunjukkan kepada keredaan dua orang ni. Yang ketiga, al-ma'qudu alaih, barang pertukaran di antara penjual dan pembeli. Kalau ada penjual, ada pembeli, tak ada barang, tak ada jual juga. Jadi, sekarang ni kita cuba lalu sepintas lalu tentang perbahasan kita yang ada pada di hadapan kita ini. Baiklah. Kita masuk kepada rukun yang pertama secara ringkasnya. Yang pertama sekali dia nak pihak yang mengikat kontrak. Mereka ialah penjual dan pembeli yang membuat perjanjian untuk nak jual dengan beli. Kedua-dua pihak ini, penjual dan pembeli, ada beberapa syarat pula. Berapa syarat dia yang pertama? Yang pertama, penjual dan pembeli ini mesti orang waras. Orang yang ada, iaitulah baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Kalau kita pergi beli ayah tak ada, pergi rumah orang ni, ayah mana? Tak ada. Pergi kerja. Mau jual lah aku barang-barang ni. Anak dia kecil lagi. Jadi kalau berlaku jual beli masa tu ayah dia balik, ayah dia berhak membatalkan perkara tersebut kerana jual beli itu tak sah. Kerana penjual tadi bukan orang yang waras, yang mempunyai akal balik cukup syarat jual beli. Kalau tidak, habis sebagai ayah dia. Kena anak pasal jenis tak apa ni. Dari doktor lah ni kak. Jual barang tak sekali ni. Baik, itu yang pertama. Syarat yang kedua, dia panggil bebas membuat pilihan ketika buat akad. An yakuna mukhtaran. Syarat penjual dengan pembeli ini pula bebas. Mukhtar. Ikut pilihan dia sendiri, bukan dipaksa. Kalau kita mai pasal, awak tak jual barang ni kepada saya tembak awak. Dia penjual lah. Sudah jual, dia kena ngadu ke mahkamah bahawa saya dipaksa. Maka mahkamah dengan polisnya berhak membatal balik. Dia ambil balik barang orang itu. Apa ni paksa orang? Jadi tak boleh paksa dalam jual beli. Syarat yang ketiga, ta'addud tarafayil aqdi. Apa makna ta'addud tarafayil aqdi? Penjual dan pembeli adalah orang yang berlainan. Muka surat 1292. Penjual dengan pembeli mesti orang lain. Penjual, pembeli orang lain. Kalau orang sama, dia nak jual siapa? Saya jual barang saya ni kepada saya sendiri. Ada orang senyum kalau dengar tak? Dia terbapa pula dia tu. Duk main jual tak? Jual ke dia sendiri. Itu kalau barang dia sendiri. Kalau barang orang lain pun, orang ni dia menjadi wakil. Awak perlu jual barang saya. Tiba-tiba dia bagi atas duit kepada orang. Ambillah duit. Terus saya beli dah barang awak sana. Tak. Kerana dia penjual dan dia sendiri menjadi pembeli. Pada waktu itu kena tengok. Hakim kena tengok dia jual tadi ikut harga semasa ke ataupun lain. Kerana kalau nak jual, dia sendiri nak menjadi pembeli, mestilah dia akan beli dengan harga yang murah. Kalau dia jual ke orang lain, dia akan kata orang lain, oh barang ni baik, saya tahu, saya jaga dia. Mestilah dengan harga yang lain berpatutan. Tapi kalau dia beli untuk dia sendiri, bayar sikit tak apa dah, tak rugi dah, harga kedai lain pula gitu juga. Jadi dia akan tidak memberi
keuntungan, tidak memberi kelebihan kepada tuan punya barang. Maka menjadi syarat penjual dengan pembeli ini, iaitulah mesti pembeli orang lain, penjualnya orang lain. Kecuali ada beberapa kes yang tertentu. Kes yang tertentu ni yang pertama sekali, iaitulah kalau dia ni wali kepada orang tu. Contohnya orang ni OKU lah, tak boleh nak mikir molek. Dia ni nak jual barang orang ni di bawah jagaan dia. Dia ni hakim. Kalau dulu orang panggil qadhi, kerajaan yang menguruskan. Pada waktu itu dibenarkan. Maknanya ada beberapa perkara. Yang keempat, syarat yang keempat, penjual dan pembeli ni boleh melihat. Kalau tidak, ni mari awak ni molek ni tak ada apa-apa. Oh, molek lah. Buat kelik rumah, marah orang. Dia tak apa, barang dia sengit lagi, pecah lagi. Kerana dia, hasil daripada dia tidak nampak. Barangnya dia jual dan dia beli. Habis perkara ni, ini syarat orang nak jual dengan beli ni ada 4 perkara. Yang pertama sekali, waras. Yang kedua, mukhtar, tidak dipaksa, dia nak beli dengan kerelaan hati dia. Cumanya sedikit permasalahan di zaman moden. Sekarang ni, orang tak paksa. Paksa tidak. Kalau paksa kita boleh marah. Tapi hak mari rumah ni, mari rumah. Kadang-kadang dia mari pagi, kadang-kadang dia mari petang, kadang-kadang dia mari tengah hari. Dia tengok orang rumah kita duduk seorang rumah. Suami tak ada. Masa tu dia kecek. Oh, barang saya ni molek, kalau makan ubat saya ni tak sakit dah ni. Hospital pun boleh tutup dengan makan ubat dia ni. Ada ke tak ada orang ngepil lagi? Orang rumah kita pun beli kerana terlalu dikecek ataupun dipujuk oleh penjual. Ini pun satu masalah juga. Apakah kita nak masuk kes ni di bawah orang dipaksa? Manakala suami dia gelik, kadang-kadang barang dia beli, dia bukannya RM10 ya RM20. Tak apa, beratus ada. Maka suami dia, kalau dia tengok isteri dia tertipu dengan lagu ni, dia berhak panggil balik penjual tadi yang telah buat rayuan, yang telah buat kepada isteri dia. Kerana walaupun tidak dipaksa secara keras, tetapi dia telah memaksa orang ni secara halus. Awak beli barang saya, kenapa suami balik awak? Jadi macam-macam kita kena tengok. Kadang-kadang orang ni memet bukan nak beli. Pasal itulah jual cara kempen ni dipertikaikan oleh kebanyakan ulama kerana orang beli barang dia bukan kerana nak beli, tetapi kerana macam terpaksa. Lagi tak beli, esok mari pula. Lagi tak beli, malam ni mari pula. Duduk berjajar, duduk kempen ke barang ni. Itu syaratnya. Kalau dia beli dengan kerana dia memang kehendak sungguh, dia berhajat dan dia telah baca apa ni kelebihan-kelebihan itu, maka bolehlah kita tak orang ni mukhtar, beli dengan kerana pilihan. Tapi kalau duduk dalam keadaan ni, kita boleh kata orang ni beli kerana terpaksa, bukan beli dengan kerelaan hati kita, maka dia boleh masuk di bawah syarat pembeli dan penjual itu mestilah orang yang pilihan dia sendiri. Habislah kita. Syarat yang ketiga tadi apa dia kata? Pembeli dan penjual orang yang lain. Syarat yang keempat, boleh melihat. Kemudian kita balik kepada rukun yang kedua, iaitulah sirah. Apa dia makna sirah? Sirah lafaz akad ni. Sirah kontrak atau persirah akad adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat kontrak dengan menyatakan kemahuan. Dahulu, bila nak beli, mesti ada lafaz. Saya jual lah kitab. Pembeli kata saya beli. Baik. Sekarang ni, orang tak kata dah. Boleh kata kita pergi mana-mana kedai. Supermarket ke, anak market ke. Tak. Jari orang jual. Tulis dalam market. Makcik-makcik jual tu. Masih lagi dekat dengan tradisi dia. Ama jual lah barang ni. Kita pun, saya belilah barang ni. Tapi kalau pergi supermarket model-model ni, ada orang kata saya jual. Ada ke tak ada? Cara benar lah. Boleh kata hampir tak ada. Tak kira lah orang jual tidak bukan Islam tu. Kok anak orang Melayu ni? Kau mengucap juga Asmaya juga. Tak kata dah. Jadi apakah sah jual beli? Tak guna sirah. Ini persoalan kita. Jadi ulama masyhur di dalam mazhab Syafi'i sendiri kata, kalau beli tak ada lafaz aku jual dan aku terima, maka jual beli itu tidak sah. Bila tidak sah, barang yang kita bawa beli ini tak jadi hak milik kita kerana penjualan itu tidak sah. Ini persoalan. Mari pula pendapat yang kedua mengatakan, kalau barang itu murah, takkan nak beli bisnes sekat. Ataupun benda-benda yang nasi sebuku kan, harga RM1.50, RM2. Itu sah. Tapi kalau benda yang beratus-ratus harga dia, maka tidak sah.
Tetapi pendapat yang ketiga yang dipilih oleh kebanyakan ulama-ulama yang mutaakhir, yang diketuai oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, mengatakan bai'ul mu'afah, jual, beli dan terima ni tanpa lafaz, sekiranya telah menjadi uruf, telah menjadi adat, bahawasanya bila orang ni beli, orang ni jual, kita ambil barang dia ni dan dia tambah lagi, dia bagi resit dan sebagainya, maka itu telah dikira sah, jual beli tersebut sah dan hukumnya sah, halal, tidak menjadi kesalahan. Jadi inilah kata ulama, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang diterima pakai di zaman mutaakhir ini. Baik, itu kita beli depan. Kalau kita beli pula dengan cara pergi kat kedai, dia buat keluar resit, kita sign, nak beli rumah kau, beli apa sekarang ni, tak kata saya jual lah rumah saya ni 200,000, kata tak kata juga, tapi dia bagi borang pada kita. Awak nak setuju, kita pun sign. Maka ulama mengatakan, sama ada kita lapak dengan mulut kita, aku beli, saya beli rumah ini, ataupun kita sign perjanjian kontrak bahawasanya kita beli rumah ini, kita beli barang ini, dan lain-lain yang menunjukkan kepada benda ini telah terlaksana, maka sahlah hukum jual beli yang tersebut. Jadi tidak menjadi pertikaian hari ini. Cara yang dibuat di zaman mutaakhir ini, dengan pergi resiknya, dengan bagi apa ni, telah menunjukkan kepada orang ini terima, walaupun tidak berlapak dengan lidah, maka jual beli tersebut telah pun diterima. Dengan cara kita sign, dengan cara kita ambil resit, dengan cara kita terima barang itu telah diterima. Itulah pendapat yang sahih mengikut kebanyakan ulama di zaman mutaakhir ini, insya-Allah taala. Jadi syaratnya dia kata ada syarat lagi. Kalau kita terima pendapat yang mengatakan bai'ul mu'atah ini telah sahih, maka selesailah beberapa perkara. Tapi kalau kita nak lagi, perketatkan lagi, syarat nak terima dia ni, lafaz dia ni ada sarih dan ada tidak sarih. Mana ada cara yang jelas, aku jual barang. Ada dapat yang tidak jelas. Saya ambil anak RM10. Itu dia panggil, dia tak kata aku jual. Nak ambil barang, ambil anak RM10. Jadi, itu tidak sarih. Maka kalaulah lafaz yang sarih, selesai masalah. Kalau lafaz yang tidak sarih, perlu kepada niat orang itu memang dia nak jual, walaupun dengan dia kata ambil lah. Jadi menunjukkan kepada keretaan dia dalam masalah ini. Semuanya ada beberapa syarat lagi. Syarat yang pertama tidak jauh, dia kata. Syarat yang pertama, tidak wujud tempoh yang lama antara penawaran ijab dan persetujuan kabul. Mana kalau kata ambil anak, kita pun tak tahu, pergi balik, mari pula. Saya ambil lah barang ni. Itu dia panggil sudah putus. Lama, terlalu lama masa. Mana kita nak masa tu juga. Bagi duit dia, dia pun bagi barang pada kita. Dalam masa yang sama, maka dia boleh. Syarat yang kedua, qabul muwafiqan lil ijab. Itu syarat yang kedua, perlu wujud persamaan antara persetujuan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual. Kalau penjual kata, ambil lah, saya jual ni, barang ni. Orang panggil peti ke, ambil peti air saya jual. Pembelinya, saya terimalah mesin palsu. Itu sudah lari dari sudut ijab dengan qabul. Maka itu tidak jadi. Ataupun kita ambil peti, tapi resit yang dia beri kita sign tu, resit benda lain, resit basikal ataupun motosikal. Juga tidak sah. Mesti muafiq. Resit yang kita terima dengan sign, kontrak yang kita buat, dengan barang yang kita beli itu, mesti sama. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kesahihan jual beli tersebut tidak boleh dikaitkan dengan sebarang syarat atau dihadkan untuk tempoh tertentu. Kita kata, okey saya belilah barang ni. Tapi dengan syarat, kalaulah bulan tu mari. Kalau orang tu mari, jadi beli. Lepas tu barang ni tak tergatur. Orang tu tak mari-mari 2 hari lagi. Nak jual ke orang lain pun tak boleh. Dia ni nak beli pun tak tahu jadi ke tak jadi. Sebab duk tunggu kawan tu mari. Maka syirah lagu ni tidak jadi. Mesti putus. Nak, tak nak. Jawablah dia tu. Itu yang ketiga. Masuk kepada apa ni? Rukun yang ketiga, barang yang hendak dijual. Barang yang kedua, barang yang hendak dijual tu ada beberapa syarat dia. Barang dan harga dia sendiri. Syarat yang pertama, barang jualan adalah wujud ketika kontrak jual beli dijadikan. Barang yang kita nak jual ni mesti barang ada. Nak jual apa ni? Jual beras. Nak jual apa saja. Naklah barang, mana barang ni dia? Kalau barang tak ada,
dia kena tukar kepada akta jual beli biasa kepada bai' as-salam. Jual beli dengan cara tempahan. Itu lain pula, kita akan masuk dalam perbincangan kita dalam bab jual beli tempahan. Jual beli biasa ni, mesti barang itu ada, boleh serah pada waktu itu. Syarat yang kedua, barang yang dijual mestilah dalam bentuk harta yang bernilai. Barang yang nak jual pula, barang yang bernilai. Dulu kita ada syarah dah. Barang bernilai ini kita baca di sini. Syarat ini ditetapkan bagi barangan jualan dan bayaran yang ditetapkan berdasarkan syarat ini. Segala bayaran yang dikategorikan sebagai najis dan haram oleh syarak tidak sah diperniagakan. Tak kira apa bendanya. Kalau benda itu haram, maka tak bolehlah kita jual beli. Kerana jual benda haram ni tidak sah. Jadi kita dah contoh dah. Benda yang paling dekat sekali. Apa dia benda yang kita contoh hari itu? Itu lokot. Pokok. Pokoknya majlis fatwa sudah fatwa dah haram. Jadi kalau kita jual lagi benda ni, maka jual beli kita tak sah. Tak sudah akad jual belilah. Kalau nak jual juga pun orang panggil tukar barang dengan tidak sah. Kesilah. Syarat yang ketiga, syarat yang ketiga, barangan jualan mestilah barangan yang bermanfaat menurut syarak dan uruf kebiasaan orang ramai. Kalau jual barang yang tak bermanfaat, maka tak ada baik, tak boleh jual. Jual barang tak sah. Maksudnya pada adatnya, manfaat barang tersebut menjadi tujuan jual beli dan dibenarkan oleh syarak. Dengan ini tidak sah menjual serangga berbisa. Kalau tak ada tujuan. Atau hayawan yang tidak boleh dimanfaatkan. Atau manfaatnya tidak menjadi tujuan jual beli diadakan. Demikian juga dengan peralatan yang melalaikan. Kita jual alat-alat muzik, gitar, apa piano, benda ni benda tak ada manfaat. Haram ada, maka tak sejual. Kita nego barang lain. Sebabnya membayar sesuatu untuk mendapat sesuatu dengan tidak bermanfaat adalah perbuatan yang membazir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah larang daripada pembaziran. Cuma dia kecuali di sini ada beberapa perkara. Namun demikian, menjual harimau untuk tujuan memburu, gajah untuk tujuan peperangan, monyet untuk tujuan naik harta, naik kelapa, mengawal harta, lebah untuk tujuan mendapatkan madu dan seumpamanya adalah dibenarkan. Ia dibenarkan atas alasan semua binatang ini ada manfaatnya menurut adat dan dibenarkan oleh syarak. Di samping itu tidak wujud sebarang larangan khusus kepada binatang-binatang ini seperti mana larangan yang ada pada anjing contohnya. Karena anjing ini ada larangan khusus. Nabi kita sebut dalam hadis tadi, nahaan samanil kalbi. Nabi larang daripada makan harga anjing. Maka tak boleh kita pakai. Syarat yang keempat, barangan tersebut adalah boleh diserahkan daripada segi fizikal dan syarak. Jadi syarat yang keempat, barang yang kita jual itu barang yang kita boleh serah. Jadi kalau kita jual benda harus atas lagi. Boleh serah atau tak boleh serah. Jika satu pihak gagal menyerahkan barangan yang ingin dijual atau barangan yang ingin dijadikan sebagai bayaran dan barangan tersebut telah ditentukan ketika proses jual beli, maka akad tersebut tidak sah. Mana kita pergi jual barang ada atas langit. Kata ambillah buru saya jual. Buru dia lagi terbayar, nak ikat tak boleh. Maka itu dia panggil jual beli yang tidak sah. Nak juga boleh, tangkap dulu dia. Biar dia duduk bawah, barulah kita jual. Yang syarat yang kelima, pihak yang berakad, jual beli mestilah orang yang mempunyai kuasa, ada autoriti ke atas barangan yang ingin dijual beli. Sama ada kuasa sebagai seorang penjaga atau kuasa sebagai pemilik. Mana kita nak jual barang ni, mestilah di bawah jagaan kita. Hak kita jual. Ni tidak kita pergi kedai, tengok orang tuai tak ada. Kita pun ambil lah, saya jual barang awal. Itu bukan barang hak kita. Maka jual tersebut tak sah. Kalau tuai dia mari, dia boleh tangkap kita dan boleh hantar balik barang tersebut. Syarat yang keenam, barangan tersebut mestilah dalam pengetahuan kedua-dua belah pihak. Jadi barang ni kena kita tahu hak mana hak dia dan mana yang tidak hak dia. Itu syarat jual beli secara umum. Jadi kita lalu buat sepintah lalu penerangan dia kerana kita akan masuk pada bab dari sudut praktikal. Apa dia barang yang boleh kita jual sungguh, yang tak boleh kita jual. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah gariskan kepada kita barang yang halal, jual beli yang halal dan jual beli yang tidak sah. Maka kita akan masuk insya-Allah taala dalam perkara tersebut. Sebelum daripada itu, bab yang terakhir, penerimaan barangan yang dijual beli dan tanggungjawabnya.
Jadi bila kita jual, kita kena ambil barang. Bila ambil barang ni, barulah jadi milik kita. Kalau kita jual, kita tak ambil, tak jadi milik kita. Tiba-tiba kita pergi jual ke orang lain pula. Saya jual lah barang, saya supit duduk dalam kedai itu. Kita tak ambil tadi. Maka jual beli tersebut tidak sah. Nampak benda tu simple. Tapi dari sudut praktikal, inilah yang berlaku pada hari. Bila kita beli kereta. Kereta ni milik siapa? Milik syarikat Toyota, contoh. Milik syarikat Ion. Kita pergi beli dengan bank. Beli dengan bank, apakah kereta itu milik bank atau milik syarikat? Kalau kereta itu milik syarikat, bukan milik bank, akad jual beli yang kita buat di bank atas kereta itu tidak sah. Kerana kereta itu bukan milik dia. Ini jadi persoalan kita hari ini. Perbahasan kita, penerimaan barangan yang dijual beli dan tanggungjawab. Setelah selesai sesuatu akad jual beli dan jual beli tersebut memenuhi kesemua rukun serta syarat yang ditetapkan, jika ketika itu barangan tersebut masih berada di tangan penjual, tak barang di tangan penjual lagi, maka ia berada dalam tanggungjawab penjual. Jadi sudut tanggungjawabnya hak dia lagi. Kalau pecah, dia kena ganti. Ini bermakna jika barangan tersebut rosak atau dirosakkan oleh penjual, jual beli tersebut akan terbatal dan pembeli tidak perlu memikul sebarang tanggungjawab. Maksudnya sebelum kita ambil barang kita oleh kedai, kalau pecah masa tu ataupun rosak, maka tuan kedai yang bertanggungjawab. Sebaliknya pembeli boleh mengambil semula wangnya jika pembayaran telah dibuat. Jika pembeli telah menerima barangan tersebut, kita ambil plastik ini, barang-barang dalam dia, tanggungjawab tersebut kini berada di tangan pembeli. Jika barangan tersebut rosak, pembeli adalah orang yang bertanggungjawab. Maknanya nak hak tanggungjawab kali ini dipegang oleh siapa? Tergantung kepada penerima yang barang. Kalau kita beli tadi kita angkat dah, maka menjadi tanggungjawab kita. Dan kalau kita beli kita biarkan, maka menjadi tanggungjawab tuan kedai. Bentuk penerima barangan yang dijual beli adalah bergantung kepada jenis barangan yang dijual beli. Ini kerana setiap jenis barangan ada bentuk penerimaannya. Bagi barangan jenis harta boleh alih, bentuk penerimaannya boleh berlaku dengan cara mengambilnya dengan tangan. Benda boleh akak. Kita beli apa dia? Barang-barang yang boleh kita bawa, maka kita ambil. Jika barang tersebut tidak boleh diambil dengan tangan, seperti kereta, hayawan dan sebagainya, penerimaan boleh dilakukan dengan cara memindahkan barang tersebut. Mana duduk dalam kedai, tuan kedai hundur kereta, bawa keluar tak lebih, habislah barang ini bagi awak. Bila keluar daripada kedai, maka tanggungjawab keselamatan barang tersebut menjadi milik pembeli, bukan lagi milik tuan kedai. Contohnya kita pergi beli apa alat-alat dalam kedai, tuan kedai angkat lagi. Kita kata tak sinilah, saya nak pergi ambil kereta, nak pergi ambil lori. Mari-mari, barang telah diangkat oleh orang lain. Curi. Siapa kena ganti? Tuan kedai ke pembeli? Tuan kedai kata, kamu dah keluar barang daripada kedai saya. Maka menjadi, ia menerima kerugiannya, siapa dia? Pembeli yang menerima kerugian, kerana tuan kedai telah berlepas tangan. Bagi barangan jenis harta tidak boleh alih, seperti rumah dan tanah, penerimaan boleh berlaku dengan cara penjual melepaskan haknya kepada pembeli, atau pembeli menguasainya, atau penjual mengenepikan segala halangan untuk menyerah penyerahannya, atau dengan penyerahan kunci jika barang tersebut rumah dan sepertinya. Manakala kita beli rumah, bagaimana cara pemindah hak milik? Tuan rumah kata ini, apa ni geran yang kita beli, geran tanah ke geran rumah ke, dan dia kosong rumah tersebut, dia serah kunci, maka itu menjadi pindah hak milik. Jadi setiap benda pindah hak milik ini tengok kepada barang. Kalau barang boleh angkat, dengan kita angkat. Barang boleh pindah, dengan kita pindah. Barang tak boleh pindah dengan cara mengosongkan tersebut. Ini tanah awak 10 hektar saya jual. Tuan rumah, tuan tanah pun bagi gerai kepada kita, dan dia keluar semua barang-barang dia. Alat-alat sok cangkul dia, apa semua dia keluar, maka tanah itu telah menjadi pindah milik. Itu cara dia. Penerimaan mestilah berlaku dengan kebenaran penjual, kerana pada asalnya barang tersebut adalah miliknya. Oleh itu barang tersebut tidak boleh diambil tanpa keizinan. Jadi itulah perbahasan kita. Pada asasnya jual beli ini, syarat dia, rukun dia ada 3 perkara. Kemudian syarat-syarat dia, ada beberapa syarat yang telah kita dengar. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam perbahasan tentang al-khiyarat fil bait. Al-khiyarat, apa makna khiyarat? Membuat pilihan dalam jual beli. Jadi waktu mana kita boleh pilih nak jual. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam perbahasan kita yang akan datang.